A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ba'd. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Pak Ngah, ahli-ahli jawatankuasa surau Al-Hidayah, Jasa College, sahabat-sahabat dan juga sahabat-sahabat kita yang dekat TikTok pun ada live juga, insya-Allah. Alhamdulillah. Okey, mudah-mudahan ada manfaatnya, insya-Allah. Okey, malam ni insya-Allah kita akan mulakan dengan kitab tauhid seperti biasa oleh Syekh Az-Zindani. Malam ni kita sambung cerita kita daripada minggu lepas. Alright. Minggu lepas kita dah belajar ataupun kita dah sama-sama bincangkan macam mana kaedah Allah Ta'ala memberikan ilmu kepada kita. Jadi pada siri yang lepas kita dah bincang macam mana kaedah Allah Ta'ala memberikan kita ilmu dalam ilmu. Ada cara-cara dia. Antara kaedah yang pertama, Allah Ta'ala jadikan apa? Allah Ta'ala jadikan kita panca indera dan Allah Ta'ala jadikan organ-organ tertentu yang mana dengan organ itu kita dapat mendapat ilmu. Yang pertama ialah organ lidah. Lidah ni rupanya adalah satu kaedah Allah Ta'ala bagi ilmu dengan kita. Dengan ada lidah ni, selain daripada kita boleh bercakap lah, kita boleh merasa makanan, kita boleh rasa tahu, rasa tawar, rasa pahit, rasa manis, rasa masin dan sebagainya. Sebenarnya itu adalah ilmu. Bila kita makan, oh masin macam ni rasanya. Tengok durian, rasanya manis. Contoh lemak-lemak contohnya kan. Durian. Maka kita tahu, Masya Allah. Jadi itu sebenarnya ilmu. Satu kaedah Allah Ta'ala berikan ilmu pada kita. Yang kedua ialah kulit kita sendiri pun juga adalah yang dipenuhi dengan sel-sel juga adalah kaedah macam mana Allah Ta'ala memberikan kita ilmu. Jadi Allah Ta'ala bagikan ilmu kepada kita dengan berbagai-bagai cara. Okey, kulit ni macam mana Allah Ta'ala bagi ilmu, antaranya kalau sekiranya permukaan kulit kita terkena satu benda yang tajam dan sebagainya, dia akan terus bertindak menjauhkan. Contohnya kalau kulit kita sentuh tak rasa apa benda, tikam putus jari pun tak rasa apa benda, maka itu jadi masalah lah. Jadi untuk mengelakkan daripada kecederaan ataupun bahaya yang lebih, maka Allah Ta'ala bagikan kulit kita yang sangat sensitif. Kena luka sikit je, ujung tajam sikit pun kita terus melompat, terus melarikan diri, menyelamatkan diri. Contohnya kalau ada panas, kita terus bila panas tu kita melarikan diri. Kadang-kadang kita terkena juga, terpercik minyak, orang masak ikan goreng contohnya, meletup sikit kan, terpelanting tu kita ikan tak pelanting lagi dalam kuali masih okey, kita yang terpelanting contohnya kan. Kenapa? Kerana itu kaedah Allah Ta'ala mengajar kita. Artinya kaedah itu juga boleh menyebabkan kita sensitif dengan apa yang berlaku di sekeliling kita dan akhirnya kita menjauhkan diri daripada berbagai-bagai bahaya dan itu juga kaedah Allah Ta'ala berikan ilmu. Selain daripada itu juga Allah Ta'ala jadikan kita hidung. Hidung juga adalah ilmu. Satu ilmu. Bila cium bau wangi, Masya Allah, kita pun seronok kan. Kita masuk bilik contohnya isteri pakai wangi-wangi, wah, kita pun rasa seronok kan, bahagia rasanya kan. Tapi kalau masuk bau ketiak hangit contohnya, kita pun alamak, dah mood pun dah hilang kan, contohnya kan. Jadi itu pun satu-satu ilmu-ilmu yang Allah Ta'ala bagi juga kepada manusia. Baik, selain daripada itu juga Allah Ta'ala juga memberikan kita mata. Allah Ta'ala bagikan juga kita mata. Macam ada gangguan lagi malam ni okay. Kamera dia mungkin ada masalah sikit. Alright, mata juga adalah satu kaedah Allah Ta'ala memberikan ilmu. Alhamdulillah dengan adanya mata saya boleh tengok tuan-tuan, boleh tengok sahabat-sahabat semua kan. Dengan adanya mata saya boleh belajar, adanya mata saya boleh menulis, walaupun menulis bukan dengan mata tapi tak ada mata macam mana nak nulis kan. Contohnya boleh belajar ilmu, boleh menyampaikan ilmu. Jadi ilmu mata ni juga adalah satu kaedah yang sangat penting untuk kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Baik, selain daripada itu juga selepas mata, malam ni kita akan baca tentang mengenai bunyi. Bunyi juga ataupun telinga pendengaran itu juga adalah merupakan satu kaedah, satu cara macam mana Allah Ta'ala membuka ruang kepada kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Okey. Jadi kalau saya tanyalah sahabat-sahabat, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat semua, kalaulah kita diberikan pilihan, diberi pilihan. Okey, saya tengok Abang Man lah. Abang Man kalau diberi pilihan, ni quiz. Kalau diberi pilihan, katalah daripada mula kita lahir, kita diberi pilihan sama ada nak mata ke nak telinga. Satu je boleh pilih. Satu je, tak boleh dua-dua. Agak-agak pilih mana? Nak mata ke nak telinga?
Nak mata? Okey, kenapa nak mata? Nak baca macam mana, Abang? Nampak tapi telinga tak dengar, nak belajar macam mana? Tapi sebelum sampai ke braille tu macam mana nak sampai gitu? Macam mana nak sampai ke braille tu? Betul sangat. Iqra. Bila Iqra tu mestilah melalui pendengaran. Jadi sebenarnya dua-dua penting. Tapi kalaulah ditakdirkan kita diberikan pilihan, nak pilih yang mana satu, kalau saya memang saya pilih telinga lah. Walaupun nampak tak indah lah. Tak berapa indah lah, dunia ni gelap. Kan? Sebab dengan telinga lah kita banyak belajar sebenarnya. Kalau kita tengok, contoh hari ni lah, video terang, benderang, tapi satu benda pun saya cakap tak dapat, tak dengar. Macam mana dapat ilmu? Contoh kan? Jadi telinga ni sebenarnya kalau dari sudut penerimaan ilmu dan juga penyampaian ilmu, dia adalah lebih signifikan lah kalau berbanding dengan mata. Dan satu lagi perkara yang kita tengok, fakta yang ada hari ini, ramai orang yang buta tapi boleh menjadi orang yang hebat. Ramai orang yang buta kan, profesor ramai daripada kalangan orang yang buta, tapi payah kita nak cari orang yang pekak jadi profesor. Mungkin ada, tapi jarang kita tengok kan. Saya sendiri pun ada guru masa di Azhar, belajar dekat Azhar, baca Quran pun dengan syekh yang buta. Setiap pagi pergi naik bas, pergi ke Masjid Al-Husain. Masjid Al-Husain ni kalau siapa yang tahu, dia berhadapan dengan Masjid Al-Azhar. Setiap hari menghadap dengan Pak Syekh. Pak Syekh duduk dekat dinding, akan satu tiang. Memang situlah hari-hari dia duduk. Pergi, Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum tu. Kan Syekh, Alan yang Abdul Rahim dia. Dia kenal tu suara kita. Kan? Dia tak nampak, tapi dia dengar suara kita pun dia dah kenal. Itu kehebatan. Dan kehebatan orang yang tak ada mata ni sebenarnya, kalau banding orang-orang ada mata, ada telinga, kadang-kadang orang yang tak ada mata ni, orang yang buta ni, hatinya tak buta. Hatinya tak buta. Hari ni ramai orang ada mata tapi hati buta, tu masalah dia. Kan? Tak nampak kebenaran, tak nampak hakikat yang ada dalam dunia ni, tak tengok kejadian-kejadian yang Allah Ta'ala buat di atas muka bumi ni. Dia tengok tapi tak masuk dalam hati. Dia tengok kebesaran Allah tapi tak mengakui kebesaran Allah. Dia tengok mana kehebatan yang Allah Ta'ala cipta atas muka bumi ni, tapi tidak mengakui kehebatan-kehebatan. Bahkan ada yang kufur, ada yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala walaupun mata ada. Jadi kelebihan orang yang ada mata ni, memanglah kalau dia beriman, alhamdulillah, dia sangat baguslah. Semakin dia lihat kebesaran Allah Ta'ala, semakin hebatlah, kuatlah iman dia, meningkatlah keimanan dia kepada Allah Ta'ala. Di samping dia ada telinga, dia tengok dengan matanya, kemudian dia belajar melalui pendengaran dengan telinga dia, maka makin bertambahlah iman dia kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi mata dan telinga memanglah dua panca indera yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tapi kalau diberikan pilihan, kalau tak ada pilihan lah, maknanya dua pilihan je, satu pilihan je, mata atau telinga, maka saya personally saya akan pilih telinga lah. Dengan telinga kita akan dapat banyak ilmu pengetahuan. Dengan telinga juga kita boleh menyampaikan ilmu. Tapi kalau tak dengar telinga, kalau tak dengar, maka kelamlah dunia ni. Maknanya dia mata cerah tapi tak adalah, mana tak payah. Bukan tak boleh, boleh dengan braille dan sebagainya kita boleh belajar, tapi prosesnya sangat panjang, sangat sukar, dan tak ramai pun yang orang boleh mengajar menggunakan braille ni kan. Jadi proses mendapatkan ilmu tu menjadi sangat sukar dan sangat payah berbanding dengan orang yang buta. Orang buta kita bercakap, dia boleh ikut. Orang yang buta boleh hafal Quran dengan mudah dengan mengulang-ulang. Kita duduk sebelah dia, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dia ikut, maka dia boleh dapat ilmu. Kita sampaikan apa-apa pun dia boleh dengar, walaupun mata dia tak nampak, tapi dia boleh mendapat satu ilmu. Apa saja ilmu dia boleh belajar, kecuali kalau melibatkan benda yang praktikal lah. Itu payahlah, sebab dia praktikalnya nak kena pegang, nak kena buat. Pun ada orang buta boleh buat macam-macam. Saya beberapa tahun lepas lah, masa tu saya ambil masa peluang, ada 7 minggu saya bawa kereta, bawa Uber masa tu. Saya ambil satu akak ni buta,
Tapi dia lah yang uruskan anak dia. Hantar anak sekolah, ambil anak sekolah. Dia cikgu bahasa Inggeris. Buta, subhan, saya pun ya Allah. Hebat Allah Ta'ala jadikan cerah hati dia. Maknanya dia boleh uruskan anak perempuan. Dia hantar sekolah, ambil sekolah semua sekali. Dia uruskan semua. Orang buta dahsyat. Ya Allah Ta'ala bagi hatinya sangat cerah. Dan saya pernah jumpa dekat kereta api, dekat KTM, orang yang buta berulang hari-hari bekerja. Daripada Kajang ke KL macam tu, berulang-ulang hari-hari naik kereta api pergi kerja. Subhanallah. Hebat. Orang yang buta ni Allah Ta'ala bagi kehebatan yang sangat luar biasa. Jadi walaupun mereka tak nampak, tapi hakikatnya banyak kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Masya Allah. Baik. Kemudian seterusnya, kita telinga pun kita dah jelaskan minggu lepas. Okey, hari ini kita masukkan kepada yang keenam. Kekuatan memahami dan berfikir. Ini cerita-cerita tentang otak kita lah. Tentang otak kita. Kita dah ada mata, ada telinga, ada lidah, ada mulut untuk bercakap dan sebagainya. Jadi kita tengok yang seterusnya ialah akal. Ini akal ni lah yang sangat penting. Ada mata, kalau tak ada akal tak guna juga, gila kan. Mata ada tapi gila, telinga ada pun gila juga, ataupun buat gila. Orang bercakap pun buat tak faham, masalah juga kan. Baik, sekarang ni akal berfungsi membezakan antara kebenaran dan kebatilan, kemudaratan dan kebaikan. Orang yang tak tahu beza antara benar dengan batil ni macam orang gila lah. Walaupun dia tidak gila, dia tahu tapi dia buat tak tahu. Dia tahu kebenaran tapi tak ikut kebenaran. Degil, keras hatinya. Maka itu samalah keadaannya dengan macam orang gila, walaupun dia tidak gila sebenarnya. Tahu benda itu batil tapi terus menerus buat benda yang batil, benda yang salah, benda yang dosa. Maka orang ini boleh dianggap sebagai orang yang gila. Boleh dianggap lah. Dia bukan gila tapi boleh dianggap. Sebab orang yang tidak gila, dia tahu kebenaran, dia akan melakukan kebenaran tersebut. Orang yang tidak gila, yang batil dia akan tinggalkan. Artinya orang yang sioman betul-betul lah tu. Begitu juga orang yang mengenal antara kemudaratan dan kebaikan. Dia kenal, oh ni mudarat, bahaya, ni merokok bahaya, ditinggalkan. Okey, contohnya, ini baik, bagus buat, bantu orang lain, bagus buat, maka dia pun buat. Ini tanda-tanda orang yang bersyukur sebenarnya dengan akal yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Baik, sekalipun haiwan punya 5 panca indera seperti kita, haiwan pun ada telinga, ada mata, ada apa nama ni, ada telinga, ada mata, ada lidah dan sebagainya, ada tangan, kaki, okey. Tetapi haiwan, dan kadang-kadang derianya lebih kuat daripada kita. Contohnya, kalau deri bau ni, dalam buku tenis bukan bau anjing, baunya lebih hebat. Anjing kalau tuan dia kat mana-mana boleh bau, boleh cari tuan dia. Contohnya, itu kehebatan yang ada pada anjing. Kalau melihat pula burung helang, dikatakan burung helang mempunyai jarak pandangan yang sangat jauh berbanding dengan manusia. Tetapi kelebihannya ada pada manusia ialah kerana manusia itu mempunyai akal. Inilah yang membezakan kita antara kita dengan haiwan-haiwan yang lain. Okey? Baik, dengan menggunakan akal, manusia dapat menggunakan segala kebaikan yang ada di atas muka bumi ini. Okey? Dengan sebab ada akalnya lah kita hari ni boleh berceramah, boleh dengar ceramah walaupun duduk di rumah. Contoh, kalau dulu kita dah keluar nak buat macam mana, orang kata tak boleh pergi masjid, habislah, tak adalah. Tak adalah kelas, habis nak kelas apa macam mana. Kalau dululah, sebelum ada teknologi sekarang ni, yang seperti yang ada sekarang ni, maka habislah. Pulang untuk belajar ilmu, habislah, tertutuplah. Tapi dengan adanya teknologi ni, sebab apa teknologi timbul? Sebab ada akal lah. Manusia berfikir, mencipta itu dan ini. Akan datang ni, wallahualam, kita tak tahu apa benda lagi yang akan ada. Yang kereta terbang tu dah ada lah setengah tempat contohnya. Saya tengok ada yang sekarang food delivery pun pakai ni je, pakai drone. Dekat US kat saya dah bermula dah, order makanan pakai drone. Orang tak ada pemandu, dia hantar
Dan Malaysia pun kalau dekat setengah kedai dah pakai robot dah. Kan? Robot hantar makanan. Tak ada pelayan lah. Ada setengah kedai mamak pun dah ada sekarang ni, nampak. Kehebatan ya. Manusia punya fikir. Sebab apa? Manusia ada otak lah. Dia otak ni kerja dia memfikir. Kerja dia buat innovation ya. Macam-macam benda yang baru, benda baru kan. Tak lama mungkin telefon kita tak pegang lah. Kita tak pegang telefon dah. Mungkin wallah alam letak dekat telinga je, nampak skrin kat depan. Macam-macam boleh berlaku hari ni, subhanallah. Sebab apa? Sebabnya Allah Ta'ala bagi manusia ni kehebatan dia berfikir. Kan? Dengan berfikirlah manusia itu boleh maju. Kan? Kalau manusia yang malas berfikir, ni masalah kita. Masalah yang berlaku hari ni, khususnya pada orang Islam, kita katalah orang Islam ni bukanlah tak kaya kan. Contoh kita ambil simple punya ni lah, apps Facebook semua daripada orang yang bukan Islam. WhatsApp lah, inilah program-program kita ni, Jitsi apa benda ni, boleh dikatakan semuanya dikontrol oleh orang-orang yang bukan Islam. Mana orang Islam? Orang Islam ni jadi consumer aje, jadi pengguna aje, kan? Antara ramai orang pakai internet ni di Malaysia, antara yang paling tinggi dia punya percentage tapi semua kita tumpang orang punya. Itu masalah dia kan. Bila menumpang ni macam-macam lah. Kita nak masuk, nak login, dia minta dia punya ID lah, dia minta nombor telefon lah, apa benda tu semua tu. Pertama, antaranya dia akan jual. Walaupun dia kata dia tak akan gunakan nombor kita untuk tujuan-tujuan komersial dan sebagainya, tapi hakikatnya nombor kita bocor kat mana-mana. Tiba-tiba je ada orang telefon kita. Tiba-tiba ada je orang buat promosi dengan kita, contohnya. So nombor-nombor ni mereka kumpul dan mereka gunakan untuk berbagai-bagai tujuan. Ada tujuan yang baik, contohnya untuk komersial dan sebagainya, tapi ada tujuan-tujuan untuk pengintipan. Kita tak tahu. Kan? Sekarang ni tak ada tempat yang selamat sebenarnya. Kita duduk kat rumah pun kita tahu. Orang tahu. Kita angkat telefon pun orang boleh dengar kita punya percakapan. Kalau dia nak dengar lah. Contoh kan? Semua rahsia kita boleh diperolehi dengan senang sekarang ni. Sebab tu hari ni kalau kita tengok ramai pejuang-pejuang Islam di seluruh negara, kadang-kadang mereka boleh dikesan dengan telefon je. Kan? Telefon je set, hantar bom. Kan? Misal pun sampai. Tepat. Very accurate dia punya peluru berpandu dia. Subhanallah. Ini yang berlaku pada dunia hari ini kan. Jadi itulah kenapa ini berlaku, sebab manusia ni berfikir. Kadang-kadang kita pun pelik. Contohnya kita tengok artis lah, kita artis kan. Artis tu lagu kan, lagu kadang-kadang dia buat cipta lagu kan. Cipta lagu. Ada je lagu baru. Kalau disuruh kita main cipta satu lagu pun rasa pusing untuk tu. Pusing yang sama je kan. Sebab apa? Sebab kita bukan bidang kita satu. Yang keduanya kita tak akan perah otak kita ni macam perahnya otak orang pencipta lagu. Contoh, sebab tu lah kita tak dapat. Tapi kalau memang hari-hari kerja dia, memang insyaAllah sampai lah. Macam juga orang buat macam-macam peralatan, gadget. Kenapa ada hari-hari ada? Setiap bulan ada upgrade. Sebab apa? Mereka, itulah kerja mereka. Itulah yang mereka fikirkan. Jadi inilah kelebihan yang ada pada manusia berbanding dengan haiwan-haiwan. Walaupun haiwan badan mereka lebih besar, haiwan ni kadang-kadang dia punya kelebihan banyak juga berbanding dengan kita, tapi kelebihan akal tidak ada pada haiwan. Yang ada kelebihan yang ada hanyalah kepada manusia. Sebab itulah manusia walaupun tubuh dia kecil, walaupun jumlah dia tak ramai sangat sebenarnya kalau banding dengan semut. Seluruh dunia ni semut lagi banyak daripada manusia. Kalau ikut jumlah lah kan. Tapi kenapa semut tak memerintah? Kerana semut tak ada akal. Bayangkan kalau semut juga akal, saya rasa dia serang kita habis-habisan kan. Dia nak menguasai dunia, boleh je. Contohnya lah semut mudah je dia pergi serang manusia, masuk dalam telinga, masuk dalam hidung, habis kita. Tak buat kerja apa benda kita kan. Kan? Masuk dalam telinga siap lah. Yang cerdik macam mana pun manusia ni, kalau semut tu serang masuk dalam telinga, masuk dalam hidung, tak buat kerja, habis cerdik dia. Contohnya lah. Tapi Allah tak jadikan semut-semut tu macam tu kan. Jadi kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada manusia, cuma kadang-kadang manusia ni dia tak sedar diri. Dia tak rasakan itu adalah satu kelebihan, satu kehebatan.
menyebabkan manusia ni kadang-kadang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mereka juga dapat terbang di udara. Kehebatan akal manusia ni. Dia tengok burung. Burung terbang. Takkan kita tak boleh terbang? Padahal dia duduk kat bumi ni manusia. Punya fikir manusia tu kan. Akhirnya boleh terbang. Itu kehebatan manusia. Walaupun pekat awal tu dicipta letak ada, saya tak ingat siapa dia yang menciptanya. Islam juga beberapa kali dicuba kan. Pasal kepak sampai cedera parah lah. Percubaan akhirnya Wright Brothers lah yang berjaya kan. Contohnya kan, buat kapal terbang. Contohnya daripada mana tengok tu? Daripada burung lah. Mula dia tengok burung, burung terbang lah. Best juga kalau boleh terbang kan. So dia pun fikir, try. Akhirnya berjaya. Sekarang ni, kalau dulu nak pergi haji, zaman-zaman saya kecil-kecil dulu, nak ingat orang tua pergi haji naik kapal laut 3 bulan mau sampai kan. Biasanya orang pergi tu pakai tak balik lah kan. Ramai yang pergi, tok-tok kita pergi pakai tak balik lah, terus duduk kat Mekah ataupun mati kat Mekah. Bahkan dah siap-siap wasiat dah. Sebelum pergi ke Mekah tu dah wasiat, ayah ni mungkin tak balik dah ni. Dah 3 bulan pergi, 3 bulan balik kan. Ada yang mati tengah jalan, ada mati tengah laut, ada yang mati masa balik, ada masa mati kat Mekah. Nak ceritanya dulu ni. Kemudian akhirnya ada pesawat terbang, ada kapal terbang yang dalam tempoh 8 jam dah sampai ke Mekah. Contohnya kan, 8 jam je kan. Breakfast pagi sampai tengah hari, boleh makan tengah hari kat sana. Contohnya. Itu kehebatan. Kenapa? Itu berlaku kerana manusia berfikir. Contohnya, manusia tengok burung terbang, dia pun nak terbang. Maka boleh terbang dia kan. Boleh terbang dia macam burung, lebih tinggi dan lebih laju daripada burung. Kehebatan dia kan. Boleh pergi lagi jauh sampai ke angkasa lepas tu. Subhanallah. Manusia punya fikir. Burung tak fikir sampai naik ke bulan, tapi manusia fikir sampai naik ke bulan. Subhanallah. Akal manusia ni sangat jauh berfikir kan. Begitu juga kita tengok burung ikan-ikan menyelam dalam air. Ikan menyelam dalam air, dia nak menyelam juga. Dia buat kapal selam. Tu dia kan. Kalah ikan paus contohnya kan. Ikan paus dia menyelam pun dia naik timbul ke atas juga kan. Contohnya ni, saya dengar cerita orang yang submarine sampai berbulan-bulan dalam di dasar laut. Subhanallah. Mereka boleh duduk. Subhanallah. Itu kehebatan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan akal lah lahirnya berbagai-bagai peralatan yang begitu canggih menggunakan teknologi yang sangat luar biasa, sangat hebat. Sebenarnya bila kita tengok kehebatan yang dicipta oleh manusia, sebenarnya ramai orang terkeliru. Macam mana terkeliru? Dia keliru, dia kata hebatnya manusia, hebatnya saintis. Sebenarnya ada rahsia di sebalik apa yang berlaku sebenarnya. Cuma kita tak sedar. Apa hikmah dia? Hikmahnya sebenarnya Allah Ta'ala nak tunjuk kekuasaan dia. Tanpa kita sedari, sebenarnya Allah Ta'ala nak tunjuk kehebatan dia, nak tunjuk kehebatan ilmu dia, nak tunjukkan kehebatan maknanya ciptaan dia. Okey? Tapi kadang-kadang manusia mudah terkeliru. Manusia ni nampak yang hebat adalah manusia. Sebenarnya kita kena tengok siapa yang mencipta manusia tu. Kalau manusia boleh buat kapal terbang yang begitu pantas, boleh naik sampai ke angkasa lepas, boleh pergi sampai ke bulan dan sebagainya, maka kalau manusia yang dicipta oleh Allah Ta'ala boleh buat macam tu, maka Allah Ta'ala jauh lebih hebat daripada itu. Contoh itu yang sepatutnya kita tengok. Sebab itulah kaedahnya Allah SWT menunjukkan kekuasaan dia. Sebab Allah Ta'ala tak akan turun ke bumi tunjukkan, wahai hamba-hambaku, inilah kuasaku. Allah Ta'ala tak buat macam tu. Allah Ta'ala jadikan, Allah Ta'ala nak tunjuk kuasa dia bagi kepada manusia dengan kekuasaan yang sangat luar biasa. Contohnya kan, Allah Ta'ala nak tunjuk kekayaan, maka diberikan kekayaan kepada manusia sekaya-kayanya. Contohnya kan, Allah Ta'ala nak tunjukkan dia berilmu, dia berikan manusia dengan ilmu yang berbagai-bagai, boleh cipta berbagai-bagai. Itu ilmu yang diberikan kepada manusia. Dengan adanya ilmu yang ada pada manusia, itulah kita tahu bahawa Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Kalau itu manusia boleh cipta, macam manalah Allah Ta'ala cipta. Kalau hari ini kita boleh rakam
Dulu kita mula-mula saya belajar, saya guna komputer, tak ada hard disk pun. Tak ada hard disk, pakai floppy disk. Kan? Dulu ingat mula-mula belajar, mula-mula pakai lebih kurang 30 tahun lepas lah. Dan ceritanya mula-mula dapat laptop Toshiba. Kan? Hard disk pun tak ada. Pakai floppy disk, masuk kan. Itulah dia. Sekarang ni kita ada external hard disk. Dah berapa terabyte dah. Beribu-ribu. Kalau kata-katalah kita simpan video, satu video tu duration dia 1 jam, beribu-ribu video boleh letak dalam satu external hard disk tu. Dan dia punya apa nama ni, hard disk satu yang external pun ada, yang internal pun ada. Subhanallah. Inilah teknologi. Kalaulah external hard disk yang sebegitu nampaknya tidaklah canggih sangat, tapi boleh simpan banyak benda. Bayangkan hard disk yang Allah Ta'ala simpan untuk kita ni. Kan? Daripada kita lahir, direkodkan semua apa yang berlaku sampailah kita mati. Walaupun satu saat tidak akan tertinggal satu benda pun, semuanya tertulis dan akan dibentangkan nanti di hari akhirat. Subhanallah. Macam manalah rupanya kalau kita rasa kalau nak isi benda besar tu, kena benda besar lah. Tapi sekarang tak lagi. Allah Ta'ala nak suruh kita fikir. Kan? Tak perlu besar pun. Kan? Tak perlu besar pun. Hari ni kita nampak. Dulu telefon memang besar. Dulu besar. Orang kata kalau balik anjing mau mati dulu kan. Telefon punya besar Atur besar aku main. Lepas tu makin kecil. Tapi dia punya teknologi makin hebat. So apa yang kita boleh fikir kat sini, boleh kita apa nama ni, buat apa nama ni, satu bentuk pengajaran lah. Jadi sebenarnya saiz tak perlu besar. Ada orang kata macam mana Allah Ta'ala nak tulis, nak simpan semua info. Bukan info saja tu, komplit dengan gambar-gambar, dengan recordingnya komplit. Sebab tak ada benda pun yang akan apa ni kehilangan, atau tidak ada satu benda pun yang tinggal. faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, semuanya akan dilihat. Arti kalau dilihat tu, dia kena ada rakaman lah secara umumnya. Kalau ikut pemikiran kita, betul? Kena ada satu bentuk rakaman. Kalau kita sekarang video yang ada suara, ada gambar, ada suara, kemudian ada videonya, ada suaranya, kan? Jadi tak perlu besar. Sebab hari ni kita dah terbukti bahawa hari ni kalau manusia boleh mencipta mana satu device yang kecil tapi boleh simpan berbagai-bagai maklumat dalamnya yang begitu banyak, kan? Maka Allah Ta'ala pastinya boleh mencipta jauh lebih hebat daripada situ, kerana Allah Ta'ala lah yang membenarkan ianya berlaku kepada manusia. Baik. Mereka juga kita kata mereka melihat ikan-ikan menyelam dalam air, dan mereka juga boleh menyelam sekarang macam sebutkan tadi, boleh menyelam dan dengan akal yang ada pada mereka juga, mereka mempelajari pelbagai ilmu dan pengetahuan menggunakan panca indera melalui tanda-tanda, bukti-bukti pemandangan dan pendengaran. Jadi bila kumpulkan semua yang ada, yang kita kata tadi, mata ada, telinga ada, kulit ada, lidah ada, kan? Kemudian deria bau ada, ditambah pula dikombainkan semua itu dengan akal pemikiran manusia, maka berlakulah apa yang berlaku hari ini, kemajuan tamadun yang dicipta oleh manusia. Kalau tidak ada salah satu ini pun, dia akan mencacatkan ataupun memperlambatkan proses kemajuan dan juga proses ketamadunan yang dicipta oleh manusia. Baik. Kemudian soalan yang seterusnya, adakah akal mempunyai batasan tertentu? Akal ni ada batas ke? Ada had ke? Kau boleh pergi, boleh fikir segala benda? Baik, jawapannya, fungsi akal terbatas kepada panca indera dan kekuatan imajinasinya. Rupa-rupanya akal kita ni sangat terhad. Walaupun dia hebat, tapi dia terhad. Dia terhad. Contohnya, kita tak boleh berfikir tentang suatu benda yang kita tak pernah nampak, tak pernah dengar, tak pernah kita cium bau dia. Kita tak boleh nak cerita. Kita tak pernah cerita. So itu dia punya limitation dia. Dia punya had dia. Jika kita dapat bayangkan seseorang itu tidak mempunyai pendengaran, penglihatan, diri bau, diri rasa, diri sentuhan, dan tidak dapat berkhayal tentang sesuatu,
Boleh tak dia mengetahui apa yang berlaku di sekelilingnya atau mendapatkan satu ilmu atau satu pengetahuan? Ini persoalannya. Ditakdirkan oleh azbillah, satu orang dilahirkan dah mata buta, telinga pekak pula, kan, hidung pula tak berbau, contohnya kan, lidah pun tak ada rasa, kulit pun tak ada rasa, segala-galanya tak ada rasa, gila pula. Contohnya complete package, semua ada dekat dia. Apa jadi manusia tu? Tak jadi manusia sangatlah, kan? Nak belajar pun tak boleh nak belajar sebab tak dengar telinga, nak tengok pun tak boleh tengok, kan? Nak mencium bau tak terbau, nak rasa lidah pun tak rasa apa-apa. Contoh, kulit sentuh pun, pukul pun tak ada rasa, tak ada respon langsung. Contoh, tak ada rasa sakit. Subhanallah. Itu orang kata mayat hidup lah. Macam mayat hidup. Jadi maka pasti tidak akan berlaku lah apa yang berlaku hari ini. Artinya kalau itu yang berlaku kepada manusia, maka tak adalah kehidupan ni. Kalau semua manusia jadi macam tu, contohnya satu kampung lah, Alhamdulillah, satu kampung tiba-tiba jadi macam tu semua, maka lama-kelamaan pupus lah. Tak tahu nak buat apa lah, dia akan matilah. Nak cari makanan pun tak boleh. Sebab nak cari makanan macam mana? Mata tak nampak, telinga tak dengar, kan? Nak bergerak situ tak boleh, nak semua gelap gelita, kan? Jadi maka akan berakhirlah kehidupan dalam tempoh yang tak lama lah secara umumnya. Kalau itu keadaannya manusia, maka tak akan lama kehidupan dia. Kita ni boleh survive, hidup boleh lama ni sebab apa? Sebab ada panca indera yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Kita rasa lapar, terus cari makanan, contohnya, kan? Sebab kita ada mata, sebab kita ada telinga, kita ada lidah, kita boleh bercakap. Kalau kita tak boleh bergerak, contohlah kata-kata sakit dan sebagainya, kita boleh bagi tahu, boleh ada tangan, boleh hantar WhatsApp, boleh hantar SMS dan sebagainya, boleh telefon, beritahu okey, habis lapar sekarang, tolong hantar makanan, contohnya, kan? Walaupun kita tak boleh bergerak, tapi kita ada lagi panca indera yang lain, maka dia boleh meneruskan kehidupan kita. Tetapi kalau sekiranya ini semua tidak ada, maka akan berakhirlah kehidupan manusia. Jadi sebab itulah, sahabat-sahabat yang kasih sekalian, kita perlu sangat-sangat bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, nikmat yang tidak mungkin boleh dibeli, nikmat yang sangat besar. Dan tujuan nikmat ini semua diberikan oleh Allah SWT ialah untuk kita apa? Untuk kita mendapat ilmu. Dengan adanya ilmu itu akan boleh atau mampu untuk menyuluh kehidupan kita, boleh membezakan antara yang hak dan batil, dan akhirnya kita dapat menyelamatkan diri kita daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah matlamat utama kita. Matlamat utama Allah Taala jadikan semua panca indera kita itu ialah untuk menjadikan kita ni hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hamba-hamba yang bersyukur, hamba-hamba yang melakukan segala suruhan Allah Taala dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Jadi mudah-mudahan segala apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ini membawa kita ke syurga Allah Ta'ala, insyaAllah, dan menjauhkan kita daripada azabnya, insyaAllah. Jadi sahabat-sahabat, tamat sesi yang pertama dan kita masuk kepada sesi yang kedua. Lebih kurang 10 minit yang berbaki ni, kita ada lebih kurang 10 minit dan kita akan baca sambung bab yang lepas. Apa dia bab lepas? Abang ingat tak, Abang? Tak ingat dah. Cepat lupa. Bab ke buat apa tak ingat ni? Okey. Okey. Kita ada langkah kelima. Ini berkaitan dengan hubungan intim. Hubungan intim di antara kita dengan isteri. Penting ke dia? Okey, jawapannya adalah penting. Kerana itulah antara kaedah macam mana untuk kita jalinkan kasih sayang dan kemesraan yang berterusan. Okey, bukan itu asasnya dalam kehidupan, tapi benda tu sangat penting. Sebab tu dalam hadis yang kita bacakan minggu lepas, bahawa Allah Ta'ala, malaikat disebutkan, kalau sekiranya seorang isteri diajak oleh suaminya ke ranjangnya tetapi tidak mematuhinya, maka malaikat akan melaknatnya sampai ke pagi. Sebab apa Allah Ta'ala, sebab apa Nabi cerita benda ni semua? Sedangkan kita nampak macam, alamak, cerita pasal ni pula, kan? Tak, benda ni adalah sebahagian daripada Islam. Okay, hubungan intimasi ni, intimate relationship ni, hubungan yang intim di antara suami isteri adalah salah satu daripada ajaran Islam.
Okey. So maksudnya apa dia? Maksudnya kalau kita lakukan dengan baik, maka dia akan bawa banyak manfaat. Selain dia boleh melesaikan kehendak, keinginan kita, keperluan syahwat kita, tapi dalam masa yang sama dia sebenarnya boleh mengikat hubungan yang erat di antara suami isteri. Akan wujudlah kasih sayang. Kita tak boleh bayangkan kalau orang tu kawinan dia tak bersama. Tidur bilik-bilik lain-lain, dah kahwin, tapi dia tidur bilik lain tak pernah bersama pun. Dia tak akan sama. Dia punya hubungan dia, kasih sayang dia tak akan sama. Sama-sama seperti orang yang, sebab hubungan itu, hubungan antara suami isteri ni itu satu hubungan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan pernah ditanya, sahabat pernah, Nabi SAW pernah pun menyebutkan bahawa seorang suami yang bersama dengan isterinya, melepaskan dia punya nafsunya, dikira sebagai satu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah. Kita pegang isteri kita, kita cium isteri kita, kita peluk isteri kita, dapat pahala. Benda yang menyeronokkan, inilah di antara perkara yang menyeronokkan kita, yang bertepatan dengan nafsu kita, tapi dia adalah ibadah. Jarang benda-benda yang kita buat, kita seronok, tapi dia ibadah. Contoh mudahlah, kita bangun solat subuh, nak pergi surau, sebab dah kena inject, dapat 2 vaksin, kena pergi surau lah. Contohnya kan, payah nak pergi surau ni. Sebab apa? Dia bercanggah dengan nafsu kita. Walaupun pahalanya besar, tapi oleh kerana dia bercanggah dengan nafsu kita, payah nak buat. Tapi kita tengok isteri kita dengan syahwat, dengan keinginan, dengan kegairahan, dapat pahala. Subhanallah. Itu satu-satunya benda yang kita buat ikut nafsu, tapi dapat pahala. Dah tengok, pergi dekat pula, pegang-pegang rambut dia contohnya kan, dapat lagi pahala. Kan? Lagi dekat, lagi banyak pahala dia. Dan akhirnya kita bersama dengan isteri kita pun, subhanallah, ada dapat pahala ganjaran daripada ibadah. Payah nak cari benda-benda lain yang biasanya dia bercanggah dengan nafsu kita, walaupun kita tahu pahalanya banyak. Jadi sebab itulah dia hubungan intim antara suami isteri adalah satu yang perkara yang perlu dilihat secara serius. Sebab kita tengok ada kes-kes yang berlaku, kita baca banyak artikel-artikel menyebutkan bahawa di antara sebab kenapa isteri ataupun suami mencari wanita ataupun lelaki lain di luar, antara sebab yang iman tu lain cerita lah. Iman tu memang asas lah. Kalau tak ada iman akan berlaku lah. Tapi walaupun kadang-kadang orang tu nampaknya beriman lah, kadang solat, isteri nampak taat, pakai tudung, tapi akhirnya mereka boleh gugur. Kenapa? Kerana kehendak nafsu. Kenapa ini boleh berlaku? Kerana suami dia tak bagi perhatian. Contohnya, dia tak puas bersama dengan suami dia, 2 minit je, contohnya lah, habis. Contoh kan. Jadi dia nafsu manusia dia begitu. Bila dia tak puas, dia akan mula mencari. Apatah lagi kalau dia tidak ada didikan agama, dia tak kuat didikan agama, tak takut pada Allah Ta'ala, tak takut pada dosa, maka dia pergi kerja, ada orang yang layan dengan baik, maka dia mungkin boleh terjebak. Sama juga dengan lelaki. Sebab itulah perkara yang kenapa sebab itulah Nabi SAW menyebutkan bahawa bila seorang ayuhas syabab, Nabi sebutkan, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai pemuda-pemuda, tak kisahlah pemuda ke yang tak pemuda pun, kalau dia tak kahwin lagi, kalau dia nak kahwin lagi pun tak ada masalah. Barang siapa yang ada kemampuan, falyatazawwaj, maka hendaklah kamu berkahwin. Nabi suruh kahwin ke apa? Fa innahu aghaddu lil basar. Kerana dengan kahwin ini dia dapat menutup mata dia, merendahkan pandangan dia. Sebabnya bila contohnya kita ada isteri dekat rumah, isteri pun comel lah pada pandangan kita, tak penting pada orang lain. Cantik ni tak perlu pada orang lain. Orang lain tak pandang isteri kita tak cantik pun tak penting. Yang penting kita tengok cantik tak? Kita tengok cantik cukup. Jadi kecantikan seorang wanita itu bukan untuk dilihat ataupun dikagumi oleh semua orang, tetapi hanya satu orang saja dalam dunia ini cukup bagi dia. Maksudnya siapa dia? Suami dia. Kalau suami dia kata cantik, walaupun orang seluruh dunia kata tak cantik, tak ada masalah. Artinya dia cantik, cukup. Tapi orang lelaki lebih sikit. Orang lelaki 4 orang.
Orang lelaki dia kena handsome, dilihat handsome oleh sekurang-kurangnya boleh maksimum 4 orang. Ya, kalau tak pun seorang lah. Tak apa. Walaupun orang kata tak handsome, tapi si dia kata dia handsome, cukup. Itu maksudnya dia tidak perlu sampai jadi ratu cantik ataupun jadi macam bintang filem lah. Ya, dia mencukupi sekadar kalau orang yang kita sayang, isteri kita atau suami kita kata kita cantik, kita handsome, itu sudah memadai sebenarnya. Baik. Jadi merujuk kepada apa yang saya sebutkan tadi, bahawa kenapa Nabi SAW menyuruh seorang pemuda ini berkahwin, kerana pertamanya dia untuk melihat, untuk menutup mata dia. Sebab kalau kita rasa nak tengok perempuan dekat luar, kemudian baliklah rumah cepat-cepat, isteri ada kat rumah, tengoklah puas-puas. Jadi apa yang kita nak dekat luar tu ada semua dekat rumah. Maka dengan itu boleh menghalang kita daripada terus-menerus melihat benda yang maksiat. Katalah kat luar, kita gairah tengok perempuan, balik cepat-cepat, lakukan hubungan dengan isteri kita, selesai. Itu di antara hikmah dia. Itu di antara hikmahnya. Jadi sebab itulah, kalau ini tidak dapat dipenuhi dengan baik, maka itu di antara sebab kenapa ada wanita-wanita juga lelaki-lelaki yang dia akan memilih wanita-wanita atau lelaki-lelaki yang haram dekat luar. Jadi sebab itu adalah antara perkara yang perlu diberi perhatian khususnya. Khususnya kalau kita nak berpoligami. Artinya ini perkara yang penting. Jadi kalau kita seorang pun tak lepas, contohnya seorang pun tak mampu nak layan, contohnya, janganlah nak tambah-tambah, sebab dia akan menjadi beban pula kepada dia, kerana dia tidak mampu untuk menunaikan tanggungjawab dia. Dan sebab itulah perkara yang demikian ini walaupun kita nampak macam yalah malu juga nak cerita benda-benda ni semua tapi oleh kerana dia adalah sebahagian daripada syariah, sebahagian dari hukum, maka kita mau tak mau kita kena cerita, kena sebutkan juga. Cuma tak boleh pergi secara detail lah, faham-faham lah sendiri tapi yang penting saya buat secara umum saja, cerita secara umum, tapi itulah di antara perkara yang perlu kita berikan perhatian, insya-Allah. Jadi antara perkara yang saya sebutkan juga di sini secara ringkas dia, lelaki ni ataupun perempuan juga dia suka yang cantik-cantik. Secara umumnya macam tu. Jadi kalau dekat rumah, jangan masa muda je kita cantik-cantik. Itu masalah dia hari ni. Makin tua makin tak cantik. Dah lah makin tua memang makin tak cantik. Dah lah makin tua makin berserabut. Dia sepatutnya orang muda tak payah solek-solek. Yang solek ni orang tua. Tak faham Sebab orang muda ni tak solek pun dia cantik. Dia sepatutnya makin tua lah makin solek, letak lipstick, letak bedak apa semua sekali, sebab dah tua dah muka dah mula nampak keriput-keriput letaklah bedak, cover lah sikit, barulah suami nampak masya-Allah Ini terbalik. Masa muda dah cantik, dah bedak berkumai tebal, lipstick, tapi dah tua dah hilang tu semua. Sepatutnya benda ni berterusan. Kalau dapat berterusan tu dia akan lebih ceria lah, insya-Allah, rumah tangga kita Isteri nak masa tidur dia pakai cantik-cantik, walaupun umur dah 50-60 tahun tak masalah, pakai cantik-cantik, pakai seksi-seksi dengan suami kita. Ibadah tu. Khususnya pada orang perempuan, orang perempuan dia nak tidur pakai cantik-cantik, walaupun umur 70 tahun pun tak apa, pakai cantik-cantik, pakai wangi-wangi. Ibadah, walaupun tak buat apa-apa tak ada masalah. Kerana itu adalah ibadah, memberikan kegembiraan kepada suami kita adalah ibadah. Walaupun kita dah tak buat apa-apa, kita memang dah tak mampu dah. Contohnya kita memang dah kata orang dah habis tempoh dia. Contohnya masa dah hilang, kita punya selera pun ke arah itu pun dah tak ada. Tapi pakai cantik, pakai yang indah-indah sebelum tidur bersama suami, kerana itu adalah ibadah kepada Allah Ta'ala, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat, pukul 10 lebih dah. Kita rasa cukuplah untuk malam ni sebagai sedikit perkongsian. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insya-Allah. Okey, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang adalah saya sendiri. Minta maaf banyak-banyak. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan, insya-Allah.